لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okay, jom kita dengarkan kisah yang pertama. Tapi sebelum kita mulakan dulu, jangan lupa like, share dan subscribe dulu. Jangan lupa tekan notification bell. Jom kita dengar kisah yang pertama. Okay. Cerita ni berlaku dalam tahun 2006. Aku and the gang dengar ada banyak lombong tinggal dekat puncak Pulau Iskandar. Sebab apa? Sebab kerana tinggal aku tak tahulah pula. Tapi yang pasti kebanyakan lombong tinggal tu bekas tapak kolam ikan yang Cina bela. Selalunya kalau tempat tu bekas kolam ikan, mesti banyak ikan yang tak habis angkut masa last punya harvest. Jadi maksudnya benih ikan tu masih ada lah, yang saki baki tu. Jadi dia membiak. Okay, dipendekkan cerita. Petang tu aku and the gang pergi dekat tempat target tempat port tu lah, port nak mancing. Perjalanan ambil masa lebih kurang 30 minit nak sampai ke destinasi. Kira penghujung jalan dan last punya lombong. Bila sampai ke tempat tu lebih kurang jalan pukul 6.30. Aku parking dan pusing siap-siap kereta. Senang nak turun balik. Sampai je terus semua ambil area masing-masing. Kawasan yang nak memancing tu lah, yang nak duduk tu, yang kita nak tu lah. Lebih kurang 15 minit menunggu. Joran kawan aku dah kena sambar. Dapatlah seekor ikan jelawat berat 3 kilo. Woi, lumayan. Tunggu tak sampai 15 minit pun dah kena. Tapi hari dah beransur gelap, aka remang senja. Jeng jeng jeng. Dua orang kawan aku ni tengah pasang unggun api nak buat unggun api lah, nak bagi cerah kawasan tu. Walaupun belum gelap lagi, tapi takkanlah dah tunggu gelap baru nak buat api kan. Time tengah cerah sikit tu lah nak pasang api. Aku pula duduk dekat pancing sambil menyembang-menyembang dengan kawan aku yang duduk kat sebelah. Jadi aku dengar ada bunyi benda yang mencurigakan. Bunyi macam Kawan aku kat sebelah mungkin tak perasan bunyi tu kot. Asyik duk membebel pasal ikan yang tak kena umpan. Memang hampir. Tapi aku cuba nak dengar betul-betul bunyi tu, dan bunyi tu masih lagi ada. Hati aku dah mula rasa tak sedap. Tapi aku try belagakku dengan relax dulu. Aku dah tak tengok pancing dah time tu. Dalam duk dengar bunyi tu, tiba-tiba ada bunyi tambahan. Ada bunyi budak menangis. Aduh, ni dah lebih. Dalam hati ni dah start dah baca ayat kursi dengan 3 kul. Dan bunyi tu masih lagi ada. Tiba-tiba kawan aku yang lagi seorang ni datang dekat tempat aku, duduk tepi aku. Dia kata dia terperasan. Dia kata ada orang lain memancing dekat seberang kolam. Tapi bila tengok balik dah tak ada. Masa kawan aku cerita tentang apa yang dia nampak, bunyi ui tu bersilang-seling dengan menangis tu makin kuat. Jeng jeng jeng, confirm Cik Ponti. Tak boleh jadi ni. Aku bangun, ajak member-member balik. 2 orang kawan aku yang tengah pasang unggun api tu tak nak balik. Katanya baru sampai. Hampir. Aku cakap kat dia orang, jomlah balik, nanti lagi susah. Barulah semua start packing barang nak balik. Bila dah siap packing, nak bergerak ke kereta, baru perasan bunyi tu sebenarnya datang daripada pokok yang paling dekat dengan kereta aku. Kiranya kalau nak pergi ke kereta, kena lalu bawah pokok tu dulu. Kalau nak pergi dekat kereta tu, kena lalu dekat bawah pokok tu dululah. Serius lah.
Tapi itulah, apa nak buat, kena lalu juga. Takkan nak tunggu kat situ lagi. Kita orang pun berjalan pergi kat kereta, hanya berbekalkan torchlight. Yang time tu lah nak meragang, tiba-tiba lampu berkelip-kelap tak ada. Okey, time lalu dekat bawah pokok tu, hanya Allah je lah yang tahu. Bulu roma memang dah meremang. Bila nak sampai dekat kereta ni, tiba-tiba dah dengar bunyi orang mengilai. Dia ketawa macam tu. Alhamdulillah, kereta dah boleh start, dah masuk kereta, bawah gear 1 dan jalan. Tak tengok belakang dah. Wih, takut siut. Ingatkan gangguan ni dah habis, tapi masa nak turun dari puncak bukit tu, ada dua pula kejadian aneh. Okey, masa turun dari bukit tu memanglah gelap. Semuanya hanya berpandukan lampu kereta. Tapi ada sebiji motor pula yang datang entah daripada mana, potong kereta aku. Yang paling best, motor tu tak pasang lampu. Dan kejadian aneh yang kedua, Masa turun kami bertembung dengan teksi. Teksi tu pula pergi naik ke puncak bukit. Kawan aku ni terus tanya aku tentang teksi tu. Aku terus buat, shh, jangan tegur, biarkan je lah dia. Aduh. Masa berselisih dengan teksi tu, aku sempat jeling tengok apa yang ada dalam teksi tu. Hijau babe, hijau. Orang yang bawa teksi tu berwarna hijau. Nasib baik aku yang jeling tengok dia, bukan dia yang jeling tengok aku. Oi, kalau tak memang confirm memang tekan lah pedal kereta sampai ke lantai turun bukit. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai juga ke jalan besar. Kami pergi terus ke rumah kawan aku dekat area Ampang. Kawan aku ni duduk berjiran dengan Cina. Rumah Cina ni ada anjing. Masa aku parking kereta, anjing tu dah tak duduk diam, duduk melalak je kan. Wuh. Duduk menyalak dekat kereta. Aduh yai, dia ikut balik pula. Kami semua masuk balik dalam rumah, semua mandi, solat, kelas mengaji. Lepas mengaji, barulah anjing kat luar tu diam. Alhamdulillah. Tapi ini adalah salah satu cerita seram aku dalam dunia pemancing tegar. Agak menyeramkan. Kalau korang ada cerita, silalah berkongsi. Mari bertukar kisah-kisah seram semasa memancing. Okey, ni adalah kisah seram yang kedua. Kisah ni berlaku pada tahun 2017. Waktu tu aku mancing dengan beberapa orang kawan dekat Empangan Semenyih. Aku ni bukan jenis orang yang suka buang masa kat shopping komplek ataupun tempat yang sesak. Bagi aku, hobi memancing boleh memberikan satu ketenangan yang maksimum. Ini adalah serba-serbi sedikit berkenaan dengan Empangan Semenyih. Empangan Semenyih adalah satu empangan air dekat Semenyih, Selangor. Dia dibina kerana kerajaan Malaysia menjangkakan keperluan penduduk Lembah Kelang semakin bertambah. Selama ni, penduduk area Lembah Kelang dapat bekalan air daripada empangan Batu dan empangan Pangsun. Hulu Langat, Hulu Semenyih telah dipilih sebagai lokasi empangan yang baru disebabkan lokasi dia dekat dengan KL. Empangan Semenyih pula berdekatan dengan sepadan Negeri Selangor dan Negeri Sembilan. Penduduk yang duduk dekat kawasan empangan tak ramai, cuma orang asli temuan sekitar 120 orang. Sebahagian jalan raya yang ditenggelamkan oleh air masih ada sehinggalah sekarang ni. Saiz keluasan empangan ni adalah 1,500 ekar. Empangan ni mampu menampung bekalan air 120 juta galen sehari dan adalah empangan air yang paling besar dekat Malaysia. Dia menelan kos sebanyak 400 juta dan berjaya disiapkan pada tahun 1986. Cukuplah sekadar itu latar belakang Empangan Semenyih. Back to the story. Okey, dah jadi tabiat akulah. Aku, Bir dan Mat, bukan nama sebenar, pasti akan memancing dari tengah hari sampai pagi, kira berkemah kat situ terus lah. Dah beberapa kali kami mancing dekat Empangan Semenyih, tapi setakat ni tak adalah kejadian yang seram berlaku. Tapi pada malam tu, waktu tu Bir dengan Mat tidur dekat bawah kemah. Tapi kemah dah tak macam kemah, hanya kanvas yang direntangkan antara dua biji motor, dan 3 buah alas tidur dah cukup untuk buat kami meneruskan aktiviti mancing. Sekitar pukul 2 pagi, aku ambil shift berjaga sambil mancing. Lepas aku dah baling umpan ke air,
Aku nampak ada orang perempuan, tapi dia pakai baju macam orang tradisional, macam orang dulu-dulu. Dan dia melambai-lambai dari tengah empangan. Aku terpaku dan aku macam terpukau disebabkan cahaya dekat keliling tubuh badan dia. Tapi aku masih waras. Tanpa fikir panjang, aku ubah posisi ke sebelah kiri nak teruskan aktiviti pancing. Ya Allah, perempuan yang lambai dekat tengah empangan tadi tu ada dekat gigi air tebing sebelah kiri. Tapi kali ni ada kejutan. Jeng jeng jeng. Sekali dia panggil geng, ada dalam 7 orang. Sama juga berpakaian tradisional. Sejurus tu jugalah aku dengar macam ada lagu orang dulu-dulu. Kalau ikutkan logik pukul 2 pagi, siapa nak buka lagu kat situ kan? Terus bulu roma aku tegak. Dan tanpa berlengah lagi, aku pacak joran dan aku terus tidur dengan bir dengan mat. Ui, berderau weh. Nasib baik bila sedar dah subuh, tak ada lagi gangguan lepas tu. Dan itu adalah pengalaman seram pertama aku dekat empangan Semenyih. Kisah seram kedua ni hanyalah selingan. Berlaku pada tahun 2017. Aku dengan bir dikejutkan lembaga hitam duduk senyap dekat atas batu. Penampakan seakan-akan perempuan rambut panjang mengurai. Mungkin Cik Ponti. Tapi kami bernasib baik. Dia just duduk kat situ je, tak ganggu kami. Tapi itu sajalah cerita seram yang tak berapa seram. Jangan biarkan hidup anda diselumuni misteri. Akhir kata, majulah sukan memancing untuk Malaysia. Okey, itu sajalah kisah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Kisah ni tak berapa seram. Tapi okey, bila kita cakap pasal soal orang mancing ni, memang kita tak rasa seram bila kita dengar kisah seram dia orang. Tapi cuba bayangkan kita yang duduk dekat tempat dia orang. Bayangkan kita memancing pukul 2 pagi. Kita tengah mancing ni gelap. Bayangkan tiba-tiba ada perempuan melambai dekat tengah empangan tu. Siap ada cahaya lagi. Bila tak layan, dia bawa geng. Mungkin dia nak ajak menari jaipong kot. Tak cukup koram. Aduh. Tapi seram kalau kita yang ada kat dalam situasi tu. Memang kisah ni bagi anda mungkin tak seram, tapi bagi saya ini adalah kisah seram. Sebab kita tak lalu apa yang diorang lalui. Tapi itulah orang kata apa, orang memancing ni, bila fikir balik kan, bila kita tengok kan, orang mancing ni Dia banyak cool. Faham tak? Dia macam relax je kan. Hikmah aktiviti memancing, dia ajar kita macam satu kesabaran lah kan. Siapa yang tak sabar memang tak boleh jadi pemancing lah. Okey, itu sajalah kisah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Diharapkan anda semua terhibur. Aku minta maaf kalau kisah kali ini tak berapa seram. Aku dah cuba cari dah kisah yang seram, tapi yang ni lah yang paling menarik. Alhamdulillah. Okey, itu sajalah kisah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Jumpa anda on the next video. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Mystic Horror.